Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, alhamdulillah Ruhayu Al-Wahid dan semua yang hadir pada malam ni ya. Jangan lupa sharing pada teman kita yang lain. Moga perkongsian kita pada malam ni menyuburkan iman kepada Allah SWT. Mari duduk saat dalam majlis yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Hafiz Jawahari, Al-Salan. Tolong share tahu pada teman lain. Dan tolong bagi komen. Jangan diam diri saja. Paling nisbah ya. Tolong seronok sikit saya kat sini bila dapat komen tuan-tuan. Doa dari tuan-tuan ya. Baik. Tajuk pada malam ni Lina Mu'min Karim Ujang. Tajuk pada malam ni daripada kitab yang bertajuk Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihul Aqwal wal A'mal. Ya. Dalam menjelaskan tentang tuntunan Al-Quran, mengajar kita bagaimana berbuat ihsan dari sudut fikiran, perkataan dan perbuatan. Ini merupakan satu kitab karangan Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam Sita Zilali, barakallahu fikum. Ya, beliau ni antara ulama besar mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya ialah Al-Alama Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Hujjatul Islam Syekhul Islam Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abdul Qasim bin Hasan As-Sulami Ad-Dimashqi, lahir pada tahun 577 Hijrah. Beliau belajar daripada ramai ulama, di antaranya Ahmad Al-Muzawwini, Barkah bin Ibrahim Al-Khushu'i, Al-Qasim bin Asakir, Umar bin Tabrazid, Hanbal bin Abdullah dan beberapa guru yang lain. Beliau menjadi guru bagi ramai anak murid dan sebahagiannya dikenali dengan nama yang cukup masyhur seperti Ad-Dimyati, Ibn Daqiq Al-Aid juga merupakan anak murid beliau, Syihabuddin Ibn Farah, Al-Yunaini, Al-Bahram Al-Halabi dan lain-lain. Beliau memiliki riwayat panjang dalam tradisi ilmu dan ijtihad, dan beliau juga dikenali dengan istiqamah dalam memperjuangkan pendapat dan jihad. Dikenal luas pada zamannya sebagai salah satu ulama besar mazhab Syafi'i yang sangat teguh dalam amar ma'ruf dan juga nahi munkar, dan beliau juga merupakan seorang yang sangat warak lagi, pemberani. Al-Salan ni Syahrul Bariyah, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Jangan lupa tahu share pada teman kita yang lain. Jangan biarkan saya kesorangan, bagi komen-komen hari cakap yang baik atau diam. Al-Asnawi mengatakan Syekh Uzair Al-Salam adalah Syekhul Islam yang berilmu mengamalkan ilmunya. Dia menganggap rendah kekuasaan dunia dan para penghamba dunia. Beliau sangat tegas kepada para raja dan bangsawan pada zamannya. Antara kitab beliau yang pertama sekali bertajuk Tafsir Al-Quran, ringkasan Nukat Ul-Uyun karya Al-Mawardi. Juga beliau menulis Al-Jam' Baina Al-Hawi wa Nihayah, Qawaid Al-Ahkam fi Masalil Anam, Al-Qawaid Al-Sughra, Bidayatu Asul fi Tafdhir Rasul, Al-Ghas fi Nahwu, Amali Al-Izz, Al-Farq bain Islam wal Iman, Ahkam Al-Jihad wa Fadli, Al-Isharah ila Al-Ijaz fi ba'di anwa'il majas, Al-Anwa', Bayanul Ahwal. Banyak kitab beliau Syarah Asma'illahil Husna, At-Targhib fi Salat Ar-Ghaib, Ar-Rad 'ala al-Mubtadi'ah wal Hashawishah wal Hashawiyah, Risalah fi Tauhid, Risalah fil Qutub wal Ghawth wa Al-Abda wa ghairuhum. Banyak karangan Al-Imam Izzuddin bin Salam ya. Jadi kemudian disebutkan bahawa pemuka para ulama ini telah meninggal dunia sebagai zahid pada tahun 660 Hijrah. Maknanya seorang yang sangat tidak memandang kepada dunia, mengambil dunia sekadar keperluan sahaja. Sebagian riwayat lain mengatakan dia meninggal pada tahun 659 di kota Al-Mahrusah. Jenazahnya dikuburkan di lembah gunung Al-Muqattam. Di tempat itu pemakaman yang penjaganya tidak mengizinkan siapa pun dikuburkan di sana kecuali yang kuburan yang sederhana, tanpa dinding, tanpa hiasan, tanpa bentuk kemegahan lahirnya. Dengan begitu si Zahid, orang yang Zahid ini orang yang zuhud ini tetap menjadi zuhud hingga akhir hayatnya dan kehidupan berikutnya. Semoga Allah menempatkannya dalam syurga Firdaus. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Alhamdulillah saya telah menziarahi kubur ulama ini, seorang ulama yang sangat hebat, iaitu Izzuddin Abi Salam. Baik okey tuan, kita nak baca kitab beliau ni. Ambil perkara-perkara yang menarik, dan semuanya menarik sebenarnya dengan kesempatan yang ada pada malam ni. Cuma sedikit saja yang akan saya sentuh, iaitu bab fi fasl bayan al-qurubat. Ya, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain. Semoga Allah merahmati penulis dan mencuri rahmat yang banyak ke atas rohnya. Al-Imam Izzuddin bin Salam berkata,
sa'adatul insan fi ma'rifatid dayan wa ta'atir rahman bi fi'li ma umira bihi fil sirri wal i'lan wa tark ma naha anhu min al-kufri wal fusuq wa nisyan mimma yata'allaq bil qulubi wal abdan. Kata beliau, menarik kata-kata ini Nuliha, Manusia akan hidup bahagia kalau dia mengenal Allah, mentaatinya, mengerjakan apa yang diperintahkan, dikala bersendirian ataupun ketika beramai-ramai dengan orang lain, serta meninggalkan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan yang dilarang, baik berkaitan hati ataupun badan. Nizam-nizam dengan permulaan kitab ni. Fanabda bi islahil qulub fa inha manba' kulli ihsan wa kull ithmin wa udwan. Fa innal qalba idza salaha bil ma'rifati wal iman salaha al jasadu kulluhu bi ta'ati wal iz'an. Wa idza fasada al qalbu bil jahli wal kufran fasada al jasadu kulluhu bil 'asi wa tughyan. Mula-mula kita kena perbaiki hati, kata beliau. Kerana dari hati ini timbullah segala kebaikan. Dan daripada hati juga menyebabkan seorang berdosa serta melakukan pemusuhan. Bila hati telah baik dengan makrifat dan juga iman, seluruh tubuh pun menjadi baik dan taat serta patuh. Bila hati itu rosak dengan kebodohan dan juga kekufuran, seluruh tubuh pun akan rosak dengan buat maksiat dan derhaka. Ya, kerana hati badan binasa. Tepuk dada tanya iman. Tepuk apa dipanggil? Tepuk dada tanya selera. Tanya orang beriman tanya, tepuk dada tanya iman. Jadi iman ni pengkalannya di hati asasnya. Jadi kena ingat, untuk menjadi orang yang baik hubungannya dengan Allah, jaga hati dulu, kata Imam Izzuddin AS. Wa salahul qulub darban, ahaduhuma qasirun kal ma'rifati wal iqan, wa thani muta'addin ka iratul jud wal ihsan. Kata pengarang lagi, hati yang baik itu terbahagi kepada dua. Pertama, baik untuk dirinya sahaja, iaitu dia mengenal Allah dan punya keyakinan yang tinggi padanya. Kedua, dia mempunyai kebaikan, hati itu dia mula meluas kepada orang lain. Maka perbuatan mula dipamerkan oleh tingkah lakunya. Berderma, bawa baik, melihat orang yang kena musibah, lekah-lekah dibantu. Maka hati terbahagi kepada dua. Kebaikan dalam hati ini berbentuk dua. Satu, setakat diri sendiri sahaja. Kedua, bila dia sampai kepada orang lain. Fairuz, ahlan wa sahlan Fairuz. Fairuz. Ahlan wa sahlan semua, Aminah Haji Kamil. Jadi kita nak belajar bab tasawuf, bab bagaimana mendekatkan diri kepada Allah yang bermula dengan amalan-amalan hati. Wasalahul ajsadi darban, ahaduhuma kasirun karuku'i was sujud, wasani muta'addid kal afwi wal jud. Begitu juga tubuh yang baik itu terbahagi pada dua, iaitu yang pertama, raki. Yang pertama, kebaikan itu hanya terbatas pada diri sendiri saja, seperti sembahyang, sujud, rukuk. Dan kebaikan yang kedua meluas kepada orang lain, seperti memaafkan dan juga membantu orang lain. Wal jud, bantu orang lain. Baik. Wa fasadul abdan darbani, ahaduhuma kasirun katalkil ibadat al-qasira, wa thani muta'addin kan namima wal buhtan. Dan kerosakan tubuh juga terbahagi pada dua. Yang pertama, terbatas kepada diri sendiri saja, seperti meninggalkan ibadah, melambat-lambatkan sembahyang. Jadi berfikir yang tak berapa tepat, tak betul. Maka itu semua adalah kerosakan tubuh yang terbatas kepada diri sendiri saja, Fazlul Muhammad. Tetapi bila sampai kepada kerosakan yang mengakibatkan kena pada orang lain, seperti mengadu domba dan juga berdusta. Jadi tubuh rosak kerana dua perkara. Kerosakan yang berpengkalan dalam hati, tidak kena pada orang lain, tapi ada kerosakan yang boleh menyebabkan orang lain pun terkena sama. Seperti mengumpat, fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Baik. Wa min lutfir rahmani annahu lam ya'mur illa bima fihi maslahatun fid daraini aw fi ihdahuma wa lam yanha illa amma fihi maslahatun fihima aw fi ihdahuma. Antara sifat belas kasihan Allah kepada kita adalah dia tidak merintahkan sesuatu yang mengandungi maslahah di dunia ataupun akhirat atau di salah satunya, kecuali mengandungi maslahah. Allah tidak akan merintahkan kita buat satu benda melainkan padanya ada kebaikan. Contohnya berzakat. Apa dia? Berzakat menyebabkan orang yang lemah itu, orang miskin itu dibantu dan mengurangkan dalam hati kita sifat sombong.
merawat, memberi terapi kepada diri kita daripada sifat sombong contohnya. Mengapa suruh qiyamul lail? Qiyamul lail menyebabkan kita, hati kita damai, tenang, tak adalah terikat sangat dengan dunia, menjadi hamba pada dunia. Zainab Karim Baik. Wal maslaha ladzatun aw sababuha aw farhatun aw sababuha wal mafsadatu ismun aw sababuhu aw ghammun aw sababuhu fa in istamala fi'lu ala maslahatin aw mafsadatin fal ibratu bi arjahihima فإن استويا فقد يخير بينهما. Yang dimaksudkan maslahah ialah kenikmatan atau penyebab kegembiraan dan penyebabnya. Sedangkan mafsadah iaitu kerosakan adalah dosa atau menyebabkan kedukaan dan penyebabnya. Jika satu perbuatan itu mengandungi maslahah dan juga mafsadah, baik ada buruk pun ada, maka yang diperhitung mana yang lebih kuat daripadanya. Jika kadar keduanya sama, pilih salah satu daripadanya. Dalam kehidupan kita diajar buat demikian. Gunakan akal kita untuk fikir tindakan ni beri pada kita manfaat ke mudarat. Ya, tuan-tuan ni boleh katakan. Fanhasar al-ihsanu fi jalbil masalih al-khalisa aw ar-rajiha wa fi daf'il mafasid al-khalisa wa hasrat al-isa'a fi jalbil mafasid al-khalisa aw ar-rajiha wa fi daf'il masalih al-khalisah. Apa maksudnya? Ihsan dirangkumkan dalam meraih maslahah yang jelas ataupun kuat serta menolak satu mafsadah yang jelas. Sedangkan keburukan terangkum dalam meraih mafsadah yang jelas atau kuat serta menolak maslahah yang jelas ataupun kuat. Maksud yang dipanggil sebagai maslahah dengan mafsadah. Maslahah ni dalam bahasa Arab usul fiqh bererti satu benda yang beri kebaikan. Kebaikan tu dihitung macam mana? Kita buat satu benda tu mana lebih banyak, kebaikannya atau keburukannya. Ya, kalau satu perkara itu keburukannya lebih, kebaikannya kurang, maka kita abaikan, jangan buat benda itu. Ini dipanggil sebagai yang dipanggil dalam jalul masalih wa daf'ul mafasid. Kita dalam hidup ini mengambil kira benda yang datangkan manfaat untuk dunia dan juga akhirat kita, dan meninggalkan perkara yang akan memberi mudarat dari sudut akhirat dan juga dunia kita. Ya, baik. قال الإمام المحدث الفقيه السلطان العلماء عز وجل السلام في بيان حقيقة المصالح والمفاسد. المفاسد أربعة أنواع: اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها. والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية. Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Sultan Ulama Izzuddin Al-Salam ini menjelaskan. Imam Izzuddin Al-Salam ini dipanggil dengan nama Sultan Ulama. Kenapa Sultan Ulama? Kerana keberanian daripada beliau. Tak kala Raja Islam pada zaman itu terpengaruh dengan Raja Kristian, dan dia mula mengeluarkan fatwa, minta sebagai fatwa yang menyebelahi kehendak syahwatnya, maka Izzuddin Al-Salam, ulama Islam yang terkemuka ni, menolak untuk memfatwakan demikian. Beliau dengan beraninya mengatakan kalau kita nak pergi berjihad, nak suruh rakyat keluarkan harta yang ada pada mereka, bayar teks dan sebagainya, ambil dulu apa yang ada pada pemimpin-pemimpin, harta yang mereka ada, allowance yang mereka ada, harta yang mereka miliki, ambil yang tu dulu. Rakyat ni kalau nak teks, nak ambil berapa sangat gajinya, berapa. Ya tuan-tuan, rakyat ni yang B40 nya berapa gajinya, kais pagi makan pagi, ke petang makan petang. Ada setengah pekerjaan, allowance parkingnya saja pun dah lebih daripada gaji ketua pengarah. Tuan-tuan ya, jadi dalam hidup ini kena lihat kepada mana yang lebih utama. Kata Imam Izzuddin Al-Salam dalam kes melibatkan jihad itu, maka kalau nak suruh rakyat keluarkan duit mereka yang berapa sen sangat, ambil duit pemimpin dulu. Pemimpin yang banyak ni, raja-raja yang banyak ni, ambil duit mereka dulu. Jadikan itu perkara utama dalam agenda untuk menghapuskan kemiskinan. Kemudian barulah kita suruh rakyat berderma. Orang yang pendapatannya lebih tinggi, kadarnya terlalu tinggi, itu dulu yang kena keluarkan wang untuk jihad. Kalau dah tak cukup, barulah rakyat keluarkan. Ya, tak boleh kalau awal-awal je dah suruh rakyat keluarkan. Pemimpin bersenang lenang, duit simpan luar negara. Maka rakyat yang dihimpit oleh kemiskinan ni tak sudah-sudah kemiskinannya. Semua benda dia kena. Segala-galanya dia kena bayar. Tapi pemimpin dia relax. Semuanya covered, semuanya dibayar. Semuanya ditanggung beres. Ini tidak adil. Maka Izzuddin Al-Salam dengan beraninya telah memfatwakan demikian, menyebabkan raja termarah, lalu dikurungnya Izzuddin Al-Salam. Lalu Raja Kristian yang datang ke negara umat Islam itu diberitahu, berkata Raja Kristian itu, kalau orang macam ni ada di kalangan kami cium lututnya, kakinya, sebagai penghormatan kepada ketegasannya dalam kebenaran. Tapi malangnya dia bukan di kalangan kami, dia hanyalah seorang Muslim.
maka raja Muslim ini menjadi sangat malu dan terpukul dengan kata-kata raja Kristian itu. Maka dia membenarkan Yazid AS ni untuk dibebaskan dengan satu syarat. Hari Jumaat, orang ramai semua kumpul kat Masjid Dimashq, Masjid Umawi itu. Maka dia suruh Yazid AS nanti datang salam cium tangan raja. Itu kemaafan yang bakal diberikan kepadanya, dibebaskan dari penjara. Yazid dengan beraninya berkata, kalau dia nak cium tangan aku pun, aku tak nak berikan orang macam dia zalim, mengambil kesempatan tak ada rakyat. Aku nak cium tangan aku, nak salam dengan aku pun aku tak mahu. Ini sebaliknya, dia suruh aku cium tangan dia, bagilah aku tak mahu buat demikian. Izzuddin dengan beraninya mengatakan demikian, menyebabkan dia telah dibuang negara. Inilah keberanian daripada Imam Izzuddin AS, Imam Mazhab Syafi'i yang terkemuka ini. Beliau mengatakan, dengar baik ya, beliau mengatakan beza antara hakikat maslahah dan juga mafsadah. Masalah ni saya dah cerita pada tuan-tuan, kebaikan-kebaikan, perkara-perkara datangkan kebaikan, manakala masalah perkara datangkan keburukan. Ada 4 bentuk maslahah, iaitu kelazatan dengan segala sebabnya, kegembiraan dengan segala sebabnya. Mafsadah juga ada 4 keadaan, iaitu sakit dan segala sebabnya, dan keresahan dengan segala sebabnya. Masing-masing terbahagi ke urusan dunia dan juga akhirat. Kelazatan dunia ada sebabnya, kegembiraan dunia ada sebabnya, serta sakit dan keresahan dan segala sebabnya. Sebab itu dapat diketahui dari kebiasaan, di antara kelazatan yang paling utama adalah ma'rifah dan sebahagian keadaan spiritual. Ini kata-kata yang bersifat tasawuf, tuan-tuan ya. Orang yang merasa kenikmatan dalam salat tidak sama dengan orang merasakan salat sebagai kewajipan yang memberatkan. Kalau orang itu sembahyang rasa seronok, lazat, macam Nabi SAW, idza hazabahu amrun fuzi'a ila salat. Kalau ada benda yang menyebabkan Nabi resah, gelisah, Nabi akan salat. Tenang hati, lapang fikiran, dapat bercakap dengan Allah SWT. Mereka berkata, kalau engkau nak bercakap dengan Allah, maka sembahyang. Sembahyang sunat, contohnya. Kalau engkau nak Allah berkata-kata dengan kamu, bacalah kalamnya, bacalah Al-Quran. Ya, Nasirun Uri. Alhamdulillah ya. Kelazatan akhirat, kegembiraan akhirat, rasa sakit akhirat, kegelisahan akhirat telah banyak ditunjukkan oleh dalil yang merupa janji dan ancaman serta perintah dan larangan. Di antaranya Allah firman, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzul a'yun. Dalam syurga itu disediakan segala yang diinginkan jiwa, yang dinikmati oleh mata. Apa yang kita seronok untuk tengok, semuanya ada dalam syurga. Maka kalau kita dapat menjaga pandangan kita dari melihat benda yang haram, walaupun ia menyeronokkan, maka Allah pasti akan gantikan untuk kita iman dan keseronokan. Ya tuan-tuan, an-nazratu samun sahmi iblis, man tarakaha makhfatallah awrathahu imanan yajid fi qalbihi halawatah. Kalau kita mampu kontrol mata kita daripada melihat yang haram, maka Allah akan beri pada kita kemanisan beribadah kepada Allah SWT. Keseronokan dalam salat contohnya, keseronokan bangun tahajud. Seseorang daripada kita mungkin bangun malam untuk tengok bola, berjaga mata, bersengkam mata untuk tengok bola, seronok, dia tak perasan masa berlalu. Akibatnya besok pagi bangun subuh lambat, seronok dia tengok. Maka sebagaimana dia seronok menengok bola, tuan-tuan, demikian juga orang beriman seronok melihat dalam beribadah kepada Allah SWT. Tengok malam gelap, tengok nampak bintang-bintang langit, nampak bulan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sebagian orang ni seronok melihat benda-benda yang menakjubkan dia, menggembirakan dia, menghilang stres dalam diri dia. Kononnya melihat benda-benda yang bersifat keseronokan dan hiburan macam tu. Orang beriman bangun malam, dia merasa seronok dalam perkara itu. Ini Allah nyatakan, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzul ayun. Dia baca ayat demikian, dia terasa dia sudah masuk syurga, seronok dia. Halimah, barakallahu fikum ya. Dan begitu juga Allah firman, yutafu alaihim bika'sin min ma'in bayda ladzatil lisyaribin. Dalam syurga besok dikelilingi mereka daripada gelas, daripada kaca yang putih, minuman yang sangat menyegarkan bagi orang minum. Tuan-tuan, saya nulis ya. Ayat terakhir surah Ali Imran yang saya bacakan tadi. Kadang-kadang kita ni melihat orang-orang bukan Islam dengan kenikmatan mereka lalui, keseronokan. Tuan-tuan, itu satu benda menyeronokkan, tapi semuanya itu akan berakhir. وَضِرْ لَهُمْ مَثَلَ هَذِهِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Saban Jumaat kita disuruh baca ni. Ya, Safian Zidan, barakallahu fikum.
Baca ayat surah Al-Kahfi ni, lihatlah kehidupan dunia tu, hujan turun kena ke tanah, tumbuh pokok hijau subur. Nanti daun itu akan mengering, kemudian jadi layu, kemudian jadi hitam, terbakar dan tidak ada apa-apa lagi. Maka demikianlah dunia. Walau macam mana seronok sekalipun, semuanya pasti akan berakhir, tuan-tuan. Maka orang beriman, kelezatannya adalah menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Mujahadah untuk melakukan ketaatan walaupun ada kepayahan padanya. Demikian penjelasan oleh Al-Imam Az-Zahid, Al-Wari, As-Salih, Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam. Baik, kita baca lagi. Sa'an nas kulluhum fi janibil afra wal ladhat wa fi daril umum wal mu'limat. فمنهم من يطلب الأعلى من ذلك فالأعلى وقليل ما هم ومنهم من يقتصر على طلب الأدنى ومنهم الساعون في المتوسطات والقدر من وراء سعي السعادة وكل متسبب في مطلوبه فمن بين ظافر وخائب ومغلوب وغالب ورابح وخاسر ومتمكن وخاسر كلهم يتقلبون إلى القضاء ينقلبون فمن طلب لذات المعارف والأحوال في الدنيا ولذة النظر والقرب في الآخرة فهو أفضل الطالبين لأن مطلوبه أفضل من كل مطلوب ومن طلب نعيم الجنة وأفراخها ولذاتها فهو في الدرجة الثانية ومن طلب أفراح هذه الدار ولذاتها فهو في الدرجة الثالثة ثم يتفاوت هؤلاء الطلاب في رتب مطلوباتهم فمنهم الأعلون والأدنى والمتوسطون. Allah, cantiknya bahasa ini, tuan-tuan, Izam Ma'mur al-Masalan. Semua orang berusaha mendapat kelazatan dan kegembiraan, menjauhkan diri pada rasa sakit dan kepedihan. Di antara mereka ni ada yang berjuang mendapat tingkatan lebih tinggi dan paling tinggi, namun hanya sedikit sahaja menyadari hakikat ini, iaitu keseronokan hari akhirat ni tadi. Antara mereka ada membatasi upayanya dengan berusaha mendapat kenikmatan lebih rendah. Macam Nabi SAW pernah bertanya kepada Nafizah Basir, tanya pada seorang yang suka berkhidmat untuknya, apa yang kau minta? Apa yang kau nak? Jawapannya, wahai Rasulullah, saya perlukan seekor kambing yang boleh bagi saya susu, boleh beranak. Nabi pun mengatakan, Allah, kesiannya, kecilnya hajat yang kau minta itu. Sedangkan ada seorang sahabat lagi tanya kepadanya, Rabi'ah ini, apa yang kau nak, wahai Rabi'ah? Jawapannya, wahai Rasulullah, saya nak masuk syurga menemani Rasulullah SAW. Kan, itu sebab doa yang kita minta untuk menemani Rasulullah. Wa murafaqata nabiyina Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka fi'la khairat wa tarka munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafurur tahmani wa idza atabi qawmin fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqribuni ila hubbik. Doa supaya kita ni cinta pada perkara-perkara taat, dekat dengan Allah, cinta pada perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah, cinta pada Nabi SAW contohnya. Tanya. Jadi sahabat nama Rabi'ah ni, bila Nabi tanya kepadanya, apa yang kau nak? Jawapannya, wahai Rasulullah, saya minta dapat menemani Rasulullah masuk syurga. Nak kata masuk syurga bersama Rasulullah malu. So jawab, menemani Rasulullah SAW masuk syurga. Maknanya dapat menemani Rasulullah pun cukup lah. Menemani tentulah hakikatnya masuk syurga juga, tuan-tuan. Maka Nabi SAW telah mengatakan, fa'ini ala nafsika bikathrati sujud. Maka hendaklah kau bantu aku untuk membantu kamu masuk syurga besok dengan banyak bersujud kepada Allah. Maknanya banyak sembahyang sunat. Bukan sujud macam tu, bangun sembahyang sunat, rajinkan diri. Lepas sembahyang isyak ni tadi ada 2 rakaat ba'diyah yang sangat muakkadah. Kalau 4 rakaat lagi baik. Buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kerana salat Nabi pada waktu malam ni masna, 2. Kalau orang kata sembahyang lepas isyak tu 4 rakaat terus, 1 salam, silap sebenarnya. Kerana mazhab Syafi'i kita letakkan sembahyang sunat waktu malam tu 2. Salatul lail mathna. Baik, Jadi dalam bahasan oleh Al-Imam Izzuddin bin Salam ni jelas kepada kita tentang apa yang kita cari sebenarnya dalam kehidupan. Mencari ridha Allah, buat yang terbaik dan banyakkan amal-amal sunat, mujahadah diri untuk mengatasi kesyahwat kita yang nak macam-macam perkara bersifat fana keduniaan. Baik, antara mereka ada yang mencari pertengahan. Kadar kemuliaan yang diperolehi seseorang itu sesuai dengan usaha dan perjuangan yang dilakukan. Tentulah orang yang pergi sembahyang Jumaat lebih awal, pukul 8 pagi, 9 pagi dia dah ada kat masjid, berbeza daripada orang datang pukul 12 tengah hari. Berbeza daripada orang datang, imam dah nak naik baca khutbah. Berbeza daripada orang datang, imam dah nak sembahyang dah, qamat dah dikumandangkan. Tentulah beza kan, tuan-tuan. Hum darajatun indallah. Tentu beza-beza. Ini kata Al-Imam Izzuddin bin Salam. Ada orang sama di dunia berusaha mencari kenikmatan makrifat dan ahwal, kenikmatan penglihatan, kenikmatan di akhirat.
sebenarnya kenikmatan dan kedekatan akhirat itu yang sepatutnya dicari. Sebab tujuan pencarian mereka adalah yang paling utama dibandingkan dengan pencarian lain. Barang siapa mengkehendaki nikmat syurga, kesenangannya, kelezatannya, maka mereka berada di kelompok kedua. Barang siapa mengkehendaki kesenangan negeri ini dan segala kenikmatannya, dia akan dapat benda itu, tapi dia berada di tingkat yang sangat bawah. Dia nak kesenangan, tak kisah macam mana cara sekalipun, yang penting aku bedal. Ya, membujur lalu, melintang sapu. Nazmi Alwi Abdullah. Senang je dia kata, tak apa, ambil lah dulu, nanti taubat lah. Dia ingat mati tu dia boleh harap bila. Ni orang yang tertipu dengan dunia, tuan-tuan. Kita jangan jadi macam mereka. Baik. فأما طلاب الآخرة فاقتصروا من طلب لذات الدنيا وأفراحها على ما يدفع الحاجة أو الضرورة واشتغلوا بمطالب الآخرة. Orang mengharapkan kenikmatan akhirat akan membataskan dirinya daripada mencari kelezatan dunia dan kesenangannya. Mereka mencari kehidupan dunia sesuai dengan keperluannya saja. Tuan-tuan, kalau dah ada kereta ni, cukup pakai lah kereta ni. Kenapa nak tukar yang baru? Nak berlagak, nak menunjuk, nak show off. Tak mau kalah daripada orang lain. Lepas tu berhutang. Dah berhutang, hidup pun sempit. Dah sempit, terlibat lagi dengan perkara-perkara ini, kerana nafsu tak pernah selesai. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik. وَقَدْ عَزَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ أَدْرَكُوا بَعْضَ مَا طَلَبُوا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ نَالُوا ذَلِكَ بِهَزَمِهِمْ وَقُوَاهُمْ فَخَابُوا وَنَكَصُوا وَرَكَلُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَهَلَكُوا فَمِنْهُمْ مَنْ وَظَّبَ أَنَّهُ لَا يَنَالُ خَيْرًا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَلَا يَنَالُ خَيْرًا إِلَّا بِإِرَادَةِ اللَّهِ فَهؤلاء لا يزالون في زيادة الطاعات والمعارف والأهوال إذا دامت أدت إلى أمثالها وإلى أفضل منها. Orang yang ahli akhirat ni, tuan-tuan, mereka menyibukkan diri mencari kenikmatan akhirat. Dan masing-masing orang yang mencari tingkatan dan kedudukan hanya ditetapkan untuknya. Sebahagian mereka mencari kemuliaan dengan mendapatkan apa yang mereka dapat usahakan. Kemudian mereka menyangka bahawa pencapaian itu disebabkan oleh upaya dan kekuasaan diri mereka sendiri. Ini ramai orang kata demikian. Siapa berjaya? Memang saya kerja kuat. Siapa yang kata anda kerja kuat anda akan berjaya? Siapa yang pastikan demikian? Kalau nak kata kerja kuat, orang bawa lori lebih berat kerjanya. Orang yang menyapu tepi jalan itu lebih susah lagi kerja daripada kita, lebih hardworking daripada kita. Tapi kenapa kita yang lebih baik pada mereka pendapatan? Menunjukkan kepada kita pendapatanlah ketetapan daripada Allah. Al-Hasan Zaidi. Jangan jadi macam Qarun, yang mana Qarun ni ketika ditanya orang tentang pencapaiannya, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Allah tidak suka tiga perkataan ni. Aku tahu, aku punya, daripada aku. Ya, tuan-tuan, inilah kehidupan zaliman, orang yang kehidupannya dia sahaja. Qala innama utituhu ala ilmin indi hadhil anharu tajri min tahti, kata Fir'aun. Dalam kata-kata lebih kurang sama macam Qarun dan juga Haman. Ini tiga orang ni. Qarun orang kaya, Haman orang politik berpangkat, dan Fir'aun adalah pemimpin yang zalim. Jangan ikut, tuan-tuan, tiga orang manusia ni. Kaya, derhaka pada Allah. Bijak, gunakan kebijaksanaan itu untuk derhaka pada Allah. Dan kuasa ada, kuasa digunakan untuk zalim pada hak-hak Allah, hak manusia. Ya, pengajaran bagi mereka yang berkenaan, supaya jangan jadi dengan tiga golongan yang Allah sebut dalam Quran ini. Baik. Jadi orang yang zalim dan rugi ini akan mengatakan semua aku punya, aku dapat, aku buat, aku yang pandai, aku yang mencari. Dia lupa yang memberikan itu adalah Allah SWT. Kalau engkau buat macam mana sekalipun, dengan begitu hebat perancangan sekalipun, tiba-tiba Allah turunkan hujan, tanah runtuh, maka ofis engkau pun hancur. Katakan bahawa semua itu kita yang buat. Bukan tahu, belum tentu lagi. Ya. Baik, tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini adalah permulaan untuk kita faham jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kata Al-Imam Yazid bin Salam ni tadi, hendaklah kita mengetahui pembersihan hati dan juga penjagaan hati itu sangat penting. Makanan yang halal sangat penting untuk membentukkan rohaniah dan juga dari sudut hati kita yang betul-betul ingat kepada Allah SWT. Tengok ni ada graf yang diberikan. Tengok, nampak? Graf ni apa yang ditunjukkan kat sini. Syajaratul Ma'arif ni bagaimana kita memahami hak-hak Allah SWT, pelaksanaan dia, roadmap dia. Ya, dia punya apa dipanggil ni? Mind map dia. Ma'rifatul sifat as-salibah, ma'rifatul sifat al-dhat, ma'rifatul sifat al-fi'liyah, sifat-sifat
Allah SWT mengetahuinya. Bila kita mengenali Allah itu, maka mudah kita untuk melakukan ibadat padanya, dan bersihkan hati itu merupakan landasan yang paling utama ke arah kita mencapai target untuk mendekatkan diri kepada Allah ini. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja untuk renungan kita pada malam ni. Sangat menarik kitab ni ya, namanya Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihul Aqwal wal A'mal oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Salam Sultanul Ulama. Baik, setakat ini saja dulu untuk malam ni. Jangan lupa tuan minat nota ni untuk baca lagi, masuk dalam grup sahabat Ustaz Zahazan di Telegram. Ya, ada banyak nota yang dikumpulkan, doa yang dipelajari, yang saya sampaikan juga ditulis. Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada Ustazah Nurilis ya, Ummu Fatih. Dan tuan-tuan jangan lupa kami baru saja terbitkan buku bertajuk Ensiklopedia Sirah Kekasih Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kelahiran sampai kewafatan. Boleh dapatkan daripada www.tagabiru.com.my, boleh beli secara online. Dan jangan lupa tuan dan tuan-tuan dapati kuliah yang ada manfaat. Dapatkan Habatus Sauda yang nama Al-Birkah daripada Zahazan Travel boleh join on pay. Ni adalah Habatus Sauda yang telah kami proses, mudah untuk dimakan, dan ramai yang telah menggunakannya dapat manfaat yang banyak. Alhamdulillah, syukur ada banyak testimoni yang dikumpulkan, dia jadi macam ni lah. Nampak ini salah seorang dapatkan daripada Zahazan Travel. Alhamdulillah ya, ramai yang telah menyokong. Ada yang nak pergi travel, nak pergi umrah ke, tolong daftar awal, kerana hujung tahun ni memang peak season, baru habis FIFA pula tu. Ya, dapatkan daripada Zahazan Travel. Nak pergi ke Balkan ke, Baitul Maqdis ke, Turki ke, mana lagi, Spain ke, ya, semuanya ada bersama kami. Uzbekistan. Alhamdulillah, saya belum makan malam ni tuan-tuan. Sauda, bismillah. Alhamdulillah, syukur, terima kasih ya. Takkan tuan-tuan dalam kuliah kita pada malam ni untuk memahami jalan mendekatkan diri kepada Allah seperti yang telah diterokai oleh salafus salih dan dibahaskan oleh para ulama, dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Moga bermanfaat dalam perkongsian malam ni. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Terima kasih Mazmar Latif. Terima kasih semua. Jangan lupa ingat travel, ingat Zahazan Travel. Pergi umrah bersama kami, pergi ke negara Arab bersama kami, ke Eropah bersama kami. Perjalanan bukan setakat pelancongan, perjalanan penuh pengisian, insyaAllah. Terima kasih yang kirim star kepada saya, Muhammad Fazil Ahmad. Terima kasih tau ya, Mas Nizar, Mas Nizar Ibrahim, Zakaria Hassan. Terima kasih yang kirim star kat saya banyak Mas Najwa, Nur Salan. Terima kasih kenal aku dan doamu dan tahajud tuan-tuan pada malam ni. Selepas baca Al-Quran, jangan lupa doa aku untuk saya terima kasih. Terima kasih Jana Yusof. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih tuan. Nordin Muhammad Tahir. Terima kasih semua Terima kasih tuan-tuan penatan. Mudah-mudahan waktu yang kita habiskan sini dikira pahala yang besar di sisi Allah, dimasukkan nanti bangan amal salih kita semua Terima kasih Mas Najwa. Jumpa lagi besok insyaAllah. Terima kasih Farida Mazin. Terima kasih yang kirim star pada saya sekali lagi. Mariam Khalid. Terima kasih. Terima kasih Nur Syamsuddin Sabtu, Farida Muhammad Zain. Terima kasih tau Nina Mas'ud. Siapa lagi? Jana Yusof. Terima kasih. Jumpa lagi besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.